Baiklah, para hadirin yang dihormati sekalian, sekarang kita mulakan pertandingan pidato dengan mempersilakan pemidato yang keempat, Adik Yeni Ayu Rosita binti Marjan dari SMK Putrajaya, yang akan menyampaikan tajuk pidato pengurusan pendapatan secara berkesan bantu generasi muda elak muklis. Bismillahirrahmanirrahim. Wangi sekuntum bunga di hulu, semerbak hingga melewati pekan. Assalamualaikum, salam di hulu, salam sejahtera saya ucapkan. Pengurusan pendapatan secara berkesan bantu generasi muda elak muklis. Sekarang penghargaan buat nahoda saudara pengacara majlis yang berbahagia, kombinasi div kehakiman, para div terhormat yang dihormati, saudara-saudari pemidato yang celik ekonomi, serta para pendengar yang budiman. Salam pertemuan dan salam satu Malaysia. Awalan tadi, saya telah membentangkan tajuk pidato saya pada hari ini. Sebelum memulakan huraian wacana ilmu yang bermanfaat, izinkan saya, model pidato yang gemeterai, memberikan pendefinisian tersirat mengenai topik perbincangan pada hari ini. Pengurusan membawa masuk seorang atau sekumpulan orang yang menjalankan fungsi pengurusan. Seterusnya pendapatan membawa masuk sejumlah upah yang diterima oleh isi rumah dalam ekonomi. Manakala generasi muda membawa masuk sekelompok individu yang masih muda, serta muflis membawa masuk ketidakupayaan bayar hutang dan kebankrutan. Belum duduk, belum bersimpul, Sang Sri Kandi berdiri di sini. Huraian hujah lengkap dengan 4 usul, itulah tujuan utama saya di sini. Permulaan ideal curahan ilmu saya yang pertama di bawah kata kunci. Risiko keuangan harus dikawal dengan sebaiknya. Setiap satu pekerjaan kita harus tahu kesan dan akibatnya, positif dan negatif hasilnya, serta tahap risiko jika memikul sesuatu bebanan. Begitu juga dengan pengurusan pendapatan. Kita harus bijak menguruskan risiko keuangan, kerana risiko adalah sesuatu yang tidak dapat dihapuskan dengan sepenuhnya. Apa yang perlu kita lakukan ialah menguruskan risiko tersebut dengan efektif. Misalnya pada hari ini tuan-tuan, isu yang berkaitan dengan kad kredit jelas membelenggu generasi muda yang giat berbelanja. Tujuan utama kad kredit cipta adalah untuk memudahkan pengguna berbelanja tanpa membawa wang yang banyak. Namun ianya disalahgunakan apabila statistik menyatakan bahawa lebih 1600 ataupun 13.128 individu yang berusia 25 hingga 34 tahun diisytiharkan muflis daripada seramai 80.000 kes muflis yang dilaporkan dalam akhbar berita harian bertarikh 24 Julai 2010. Hal ini terjadi apabila generasi muda berbelanja tanpa menghiraukan risiko belanja secara berlebihan dengan menggunakan kad kredit. Oleh itu, berbelanjalah dengan sekadarnya dan membuat keputusan sewajarnya jika kita mampu menguruskan risiko keuangan agar kita tidak dikategorikan sebagai generasi muda yang muflis. Tekuk dada, tanyalah minda. Huraian ideal saya yang kedua di bawah kata kunci. Sejumlah pendapatan harus dipersimpanan. Generasi muda pada hari ini, tuan-tuan, seringkali terlibat dalam pinjaman pribadi yang bertujuan untuk melengkapkan diri dengan berbagai jenis pinjaman untuk kemudahan masa hadapan, walaupun mereka baru saja mempunyai sedikit pendapatan. Sewajarnya, sebelum membuat apa-apa perancangan masa hadapan, generasi muda haruslah mempersiapkan diri dengan membuat simpanan. Simpanan yang telah mereka lakukan boleh dijadikan modal pelaburan, sama ada melabur dalam tabung persaraan, tabung pendidikan anak-anak, tabung percutian, dan apa-apa saja matlamat keuangan kita. Jika kita mempunyai sedikit simpanan, maka kita dapat membuat satu perancangan masa hadapan dengan lebih berkeyakinan daripada membuat pinjaman pribadi yang akan merangkap diri sendiri. Berdasarkan laporan Institusi Pendidikan Ekonomi Malaysia, peningkatan paras hutang isi rumah berjumlah 7.7% daripada keluaran dalam negara kasar pada tahun 2009. Ini menunjukkan generasi muda membuat pinjaman pribadi apabila memasuki pasaran kerja ketika berusia di awal atau pertengahan 20-an dan terjebak dalam kemelut hutang apabila usia mencecah 30-an. Nah, sudah terang lagi bersuluh. Segala bukti ini menunjukkan generasi muda tidak menguruskan pendapatan mereka secara efektif. Hari ini
yang saya hormati sekalian, uraian ideal saya yang ketiga di bawah kata kunci. Kita harus menentukan matlamat keuangan kita. Kita harus tahu apa yang kita mahu. Apakah yang kita mahu apabila mencecak usia persaraan yang barangkali 10, 20, ataupun 30 tahun yang akan datang? Rancang setiap pembelanjaan agar tidak berlebihan dengan jumlah pendapatan. Adakah kita mahu berbelanja dengan mewah ataupun mempersiapkan diri untuk menghadapi saat kecemasan? Ramai penjawab awam di negara ini, terutama sekali pada tahun 2009, yaitu selama 1086 penjawab awam dengan 72,74% daripadanya adalah lelaki diisytiharkan muflis. Seramai 1,2 juta penjawab awam di negara ini, yaitu mereka yang berpendapatan sederhana, yaitu RM3.500 Malaysia ke bawah, diisytiharkan muflis. Huraian ideal saya yang keempat, di bawah kata kunci, kita perlu mengawal hawa nafsu dan berbelanja mengikut keperluan. Memetik kata-kata Allah daripada kalamnya dalam ayat 47 surah Yusuf, membawa maksud hasil-hasil tanaman itu tadi hendaklah disimpan dalam bentuk tangkai. Selepas menyimpan, barulah selebihnya digunakan untuk kehidupan. Kita perlu menangguh kepuasan terlebih dahulu. Hal ini kerana hawa nafsu sering mengawal diri kita untuk berbelanja secara berlebihan, walaupun kita tidak tahu faedah dan kegunaan barang yang kita beli tersebut. Bersyukurlah kepada pihak pemodalan nasional Berhad dan kelab pelaburan bijak PNB telah melaksanakan langkah-langkah seperti mengadakan kempen, mengajak generasi muda untuk berjimat cermat, serta mengajar cara menguruskan keuangan dengan betul. Langkah ini perlu bagi memastikan masalah kebankrapan tidak menjadi penyebab utama kepada ketidakstabilan ekonomi negara dan seterusnya akan mewujudkan masalah sosial lain yang lebih kronis. Warga Dewan Penusa. 4 gagasan ideal tadi telah saya urai, telah saya ungkap dan membawa kita kepada akhirnya penjelajahan pidato saya pada hari ini. Pemujahan saya yang terakhir, saya petik kata-kata Profesor Izzy Hajar. Renung-renung kalah dan selama beramal, cemburunya waktu dengan pembongsian kita, Sri Kandi Petra Jaya mengundurkan diri. Salam permisi. Terima kasih hari ini. Soalan saya adalah, sila nyatakan satu usaha yang boleh dilakukan oleh kerajaan Malaysia dalam menangani masalah muflis. Mohon budi bicara Tuan Hakim untuk mengulang semula. Terima kasih. Sila nyatakan satu usaha yang boleh ataupun langkah-langkah yang boleh dilakukan oleh kerajaan Malaysia dalam menangani masalah muflis. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada panel hakim yang tampan bergaya. Pihak kerajaan boleh menangani muflis dengan mengadakan kempen, iaitu apabila mengadakan kempen, pihak kerajaan hendaklah mengeluarkan statistik dan bukti-bukti yang menyatakan bahawa kebangkrapan yang sering berlaku akibat daripada masalah individu itu sendiri. Yang kedua, pihak kerajaan juga perlu menyiarkan berita-berita daripada media massa ataupun akhbar-akhbar maupun risalah yang berkenaan dengan isu-isu kebangkrapan yang kian terjadi di seantero dunia maupun di negara kita sendiri. Oleh itu, akhir kata daripada saya, pengurusan pendapatan secara berkesan mampu baik punya kepada masyarakat yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi persembahan pidato oleh Adik Yeni Ayu Rosita binti Marjani dari SMK Putrajaya.